Assalamualaikum, apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Okay, jumpa lagi dengan saya Fatona dalam channel Little Heaven Homestay. Okay, hari ni saya nak update dengan korang saya punya pokok ros yang tinggal tu. Okay, jom. Okay, itulah dia realitinya pokok ros saya tu. So saya baru perasan satu perkara yang agak penting dengan pokok saya tu. Sebab macam hari tu saya ada kata sebab diorang dah tak ada apa langsung dalam tanah tu, dah tak ada apa langsung, tak ada apa langsung nak makan. Lepas tu keduanya pula dia orang kan hujan kerap walaupun diorang dapat matahari panas, area yang mudah dapat matahari. Tapi hujan tu dah jadi dah buat tanah tu jadi asid. So apa saja yang saya bagi dekat diorang dapat sekejap je. Lepas tu diorang down semula. Macam yang saya update yang 8 pasu tu. So diorang pun keadaan kritikal. Sudah dalam keadaan kritikal lah. So saya macam lost sekejap lah macam mana saya nak buat kan. Lepas tu sambil saya kata tanah dalam pasu tu dah rosak lah kiranya kan, sebabnya hujan. Lepas tu bila saya fikir balik, bila dia terlalu asid, so akar tu bila kita bagi apa sahaja pun dia tak dapat nak cerna, dia tak dapat nak larut dengan baik, tak dapat nak cerna dengan baik. Jadi saya nak kena naikkan pH dia, nak jadikan tanah tu tak asid, natural, barulah dia boleh maksudnya proses baja tu boleh menyerap dalam tanah dan akar boleh serap lah. Saya dah bagi dorang air kapur sebab yang saya ada stok sekarang dalam keadaan cecair. So saya bancuh dan siram lah. Tu salah satu cara untuk kawal dia punya tanah tu jangan bagi jadi asid sangat. So untuk naikkan semula pH dia supaya jadi natural. Natural tu dalam kadar 5 ke 6 tak silap saya. 5 tak, lebih kurang lah kan. Dia tak ada asid, dia tak ada alkali sangat. So bila kita bagi sesuatu yang, kalau kita bagi apa saja, tapi keadaan dia tak, sama ada kita bagi baja organik ataupun baja kimia, tapi dia punya tanah tu dalam keadaan asid, dia pokok tak akan dapat nutrien terbaik daripada baja tu lah. So kalau macam baja yang saya bagi yang diorang suka tu, sebab baja tu kimia, lepas tu dia punya, dia dalam keadaan yang halus kan, jadi pokok tu sedikit banyak dapat jugalah, tapi tak tahan lama lah, lepas tu elok je saya habis buat, saya record video yang lepas tu, yang terbaru tu, yang sebelum video ni, terus drop dorang punya prestasi, terus jadi hijau balik, pucuk mati, semua jadi berulang semula. So maknanya yang 88 tu pun tak ada harapan. Itulah dia kan. Sedih pun, saya memang mengaku tu salah saya lah. Sebab kadang kita macam mana, kita tahu tu masalah, tapi kita macam buntu cara penyelesaian yang betul. Jadi bila ada orang tegur, barulah saya cakap kan, barulah kita macam ternampak, padahal sebenarnya kita dah pernah baca, kita dah pernah tahu, kita dah pernah agak kan, tapi kita macam tak mengaku lagi untuk mengiyakan perkara tu. So itulah yang saya baru buat untuk pokok ros, dan saya siram untuk semua pokok-pokok bunga yang ada lah dekat area bunga ni.
Saya dah pindahkan semua pokok-pokok ros saya tu ke atas semula, memandangkan dah tinggal 8 pokok je. So saya pindahkan. So dan anak-anak cucuk yang saya semai baru ni, yang saya kata lain daripada yang lain tu, sebenarnya bukan red bakara. Dia adalah pokok The Prince. ID The Prince. Sebab dia dah bunga baru ni. So saya dapatlah kenal pasti yang sebenar ID dia tu. Okay, itulah anak-anak cucuk yang lain yang sebahagiannya alhamdulillah hidup. Sayang saya agak-agak kan. CCB dengan What Prosperity. Sebab diorang tu agak mudah lah untuk hidup. Yang lain nak kena tunggu diorang berbunga dulu baru tahu ID diorang. Okay. Yang saya nak kena buat sekarang untuk saya punya pokok ros, saya rasa saya nak recycle semula tanah yang mana-mana yang dah mati tu kan. Tapi saya nak kena jemur dulu, matikan segala apa tu macam kulat atau apa-apa yang jahat lah dalam tanah tu kan. Sebab dia dah serang akar dan pokok tu jadi mudah naik kulat. So saya nak kena rawat betul-betul lah akar diorang punya tanah tu semula. Lepas tu barulah saya boleh berjinak dengan ros semula kan. Sebab kita dah tahu kat mana kekurangan kita. Sebab selama ni memang saya tak ada pernah isi bagi diorang air kapur. Lepas tu tak pernah bagi diorang apa-apa yang untuk naturalkan diorang punya pH tanah. Tak pernah. Saya cuma add on apa-apa yang saya rasa bagus dan apa yang saya ada. Sebab benda tu semua saya tak ada. Macam kapur tu suami saya punya, dan saya tak tahu pun yang dia ada. Sebabnya dia jarang guna benda tu. Sebab kebanyakannya dia tanam guna sistem fertigasi. Jadi dia tak gunakan kapur untuk rawat dia punya media tu, tak. Dia tak guna. Dia cuma clean out, siram bagi habis je baja yang lama tu. Lepas tu itulah kan. Jadi saya sekarang dalam usaha belajar semula daripada A. Yang pertamanya yang saya rasa saya kena fokus dalam apa jua jenis tanaman, iaitu kualiti tanah tu, pH tanah. Yalah, dia kena optimum, barulah dia boleh provide yang terbaik untuk pokok kan. Sebab yalah, kalau kita bagi something untuk pokok tapi tanah tak boleh nak cerna, yang mana bila tanah tu boleh cerna je, baru pokok boleh serap dengan baik kan. Kan rugi kan. So buat kawan-kawan semua yang kat luar sana yang baru nak berjinak-jinak dengan ros, jangan takut. Tapi saya still nak remind korang, pastikan korang cukup bajet, cukup masa untuk jaga dorang kan. Bila korang cukup bajet, barulah korang boleh provide yang macam-macam untuk dorang kan, yang terbaik kan. Sebabnya kalau kapur, selain kapur tu, dolomite tu ialah benda tu kita bukannya boleh cari kat tepi-tepi kan. Bukannya kita boleh dapat free kan. Benda tu nak kena beli kan. Kadang-kadang ialah berapa ringgit je kan. Tapi ialah bila dah kena batang hidung, tahulah berapa ringgit tu pun tetap bernilai. Lepas tu pastikan korang cukup masa untuk urus dorang. Belai dorang kan. Arti kata lain, belai dorang. Sebabnya lah kadang-kadang ros ni dia ada rutin khas. Tiap minggu nak kena baja, tiap minggu nak kena sembur racun, tiap minggu korang kena update dorang punya kesihatan kan, tengok ada masalah ke tak. Terutamanya macam circle tu memang sakit kepala sikit. Lepas tu sebenarnya ada je cara-cara untuk selesaikan masalah circle ni. Tapi oleh sebab saya
baru ni saya kesibukan sangat kan untuk urus diorang. Jadi dengan hujan semua, itulah, rasa macam saya mengabaikan pun memang iyalah kan, rasa macam pada muka lah kan bila semuanya mati kan. Bukanlah semua, tapi ya keseluruhannya sakit dan kebanyakannya dah mati kan, sebab yang tinggal sikit je. Sebabnya rata-rata yang saya beli semuanya dah tak ada harapan. Semuanya tinggal yang anak-anak cucuk je. So adalah penyambung penyeri sikit dekat tempat saya ni kan. So perkara ni sangat bagi pelajaran buat saya, bukan sekadar untuk pokok ros, malah semua sekali. Sebabnya tadi saya kat area bunga, sekarang saya kat kebun dapur. Sebabnya ayam saya try masuk dekat kebun dapur ni, saya duduk sini sebab nak guide sekejap, sebab diorang memanglah diorang ni saya letak kat dalam kebun dapur untuk clearkan rumput, clearkan untuk baja semula kawasan area yang saya tak sempat nak urus lah. Tapi diorang sebab saya ada masa saya lepas diorang kat luar. Saya bukan 24 jam diorang dalam kurungan ni, tak. Sebab saya pun stres tengok diorang terkinja-kinja sebab diorang nak keluar kan. Tapi bila diorang tu dah keluar, kita kena aware pula. Dia kena pastikan saya punya kan dekat pagar pukat. Saya kena pastikan pagar pukat saya sentiasa tertutup. Kalau tak, memang habis tanaman saya yang lain. Sebabnya yalah, ayam kan, kerja dia mencakar kan. Dia bukan sekadar cakar, dia kan peduli kan pokok apa yang ada. Lepas tu pelajaran ni bukan untuk yang saya dapat ni lah, untuk jaga kualiti tanah, pH tanah. Bukan untuk ros je, malah untuk pokok saya punya kebun dapur juga. Sebab kebun dapur saya tak pernah bagi diorang kapur. Bukan saya tak tahu, tapi sebenarnya saya tak ada sumber kapur tu pada awalnya. Saya tak tahu yang suami saya ada. Lepas tu, yalah, sebab suami saya kan bisnes, saya kan guna suka-suka. Jadi kena ada kira-kira kat situ juga kan. Tapi sebab sekarang saya dah terdesak. Lepas tu suami saya kata, guna je lah. Saya pun baru suka hati nak guna kan. Lepas tu untuk kebun dapur ni, saya kena beli juga dolomite yang jenis serbuk punya, untuk tabur secara keseluruhan, secara serata lah semua. Sebab yelah, saya dah guna hampir 2 tahun 3 tahun kot tanah ni tanpa saya letak kapur ataupun saya naturalkan balik diorang punya pH. Memanglah saya guna baja organik, tapi kadang-kadang baja organik tu pun bila berlebihan dia akan mengganggu ke pH tanah tu juga. Sebab sebelum ni saya tak rasa, sebab dah hujan kan. Sebab hujan ni kan dia menyebabkan media tu jadi berasid. Sebelum ni saya tak rasa yang air tukaran air untuk ikan keli saya tu mengganggu kualiti tanah tau. Tapi bila saya tengok risiko dia tu ada, jadi kita kena terima dan kena ubah benda tu. Okay, terima kasih buat korang semua yang menonton, yang like, yang subscribe. Okay, saya dalam channel ni bukanlah untuk tunjuk pandai. Saya cuma kongsikan apa yang saya buat harian. Okay, lepas tu kalau ada korang ada ilmu nak share dengan saya, komen lah. Jangan biarkan saya macam tak tahu. Sebab saya memang tak tahu kan. Kadang saya lupa kan, sebab kita ialah manusia kan. Jadi jumpa lagi dalam video akan datang. Saya Fatona dari Little Heaven Homestead. Assalamualaikum, bye.